Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam video saya pada kali ini. Saya Ustaz Abdullah Idris daripada perawatislam.com. Di dalam video saya pada kali ini, saya akan kongsikan dengan anda bagaimana caranya untuk kita mengetahui jenis-jenis sihir yang dialami oleh seseorang. Perkara pertama yang perlu kita faham bahawa di dalam ilmu perubatan Islam, seseorang perawat hendak mengesan sekiranya ada gangguan di dalam tubuh badan seseorang ialah melalui tanda-tanda. Ya. Tanda-tanda ini pula boleh dibahagikan kepada dua kategori. Yang pertama, tanda-tanda umum, dan yang kedua, tanda-tanda khusus. Kedua-dua jenis tanda ini, kedua-dua bahagian tanda ini perlulah kita kenal pasti, kerana melalui dua tanda inilah kita dapat mengetahui apakah jenis-jenis sihir yang dialami oleh seseorang. Dari pengalaman saya, ada lebih kurang 12 tanda-tanda umum yang akan ada pada seseorang yang mengalami gangguan makhluk halus. Saya sebutkan di sini. Yang pertama, susah tidur malam. Yang kedua, suka terjaga di tengah malam tanpa sebab. Yang ketiga, mimpi menakutkan. Yang keempat, mimpi binatang, sama ada kucing, anjing, serigala, ular dan sebagainya. Yang kelima, mimpi terjatuh dari tempat tinggi. Yang keenam, mimpi diancam benda tajam, sama ada anda bermimpi ada seseorang yang mengejar anda dengan pisau ke, ataupun anda bermimpi terpijak benda-benda tajam. Yang ketujuh, mimpi bayi, sama ada anda mimpi menyusukan bayi ataupun mendukung bayi. Yang kelapan, mimpi di tempat kotor, sama ada di tandas dan sebagainya. Yang kesembilan, mimpi di kawasan perkuburan. Yang kesepuluh, selalu mengalami gejala sakit kepala, resah, gelisah, kemudian rasa takut tanpa sebab, rasa berdebar-debar. Dan tanda-tanda ini akan anda lebih rasai ketika selepas asar ataupun menjelang maghrib. Dan seterusnya, anda rasa cepat nak marah, kemudian anda rasa lenguh badan, di bahagian belakang ni, terutamanya di sepanjang tulang belakang, anda rasa sakit tanpa sebab, kemudian anda cepat lupa. Ini tanda-tanda umum yang akan dialami oleh mereka yang mengalami gangguan makhluk halus. Okey, sekarang bagaimana kita nak mengetahui, bagaimana kita nak membezakan jenis-jenis sihir yang dialami oleh seseorang itu. Okey, saya bawa contoh di sini. Katakanlah seseorang itu mengalami period, sebagai seorang perempuan mengalami masalah period, masalah kedatangan haid dalam jangka masa yang lama. Boleh dikatakan pendarahan, kadang-kadang datang 15 hari, kadang-kadang 20 hari, dan perkara ini berlarutan. Jadi bagaimana kita nak mengetahui bahawa masalah period yang dialami oleh seseorang wanita ini, adakah ianya berpunca daripada gangguan makhluk halus, khususnya sihir, dipanggil sebagai sihir pendarahan, ataupun ianya disebabkan oleh masalah penyakit orang perempuan, mungkin ada masalah dengan rahim ke dan sebagainya. Okey, apabila seseorang wanita itu mengalami masalah kedatangan period dalam jangka masa yang lama, sekiranya mengalami tanda-tanda masalah tersebut, dan dalam masa yang sama anda perhatikan pula kepada
kepada wanita tersebut yang mengalami masalah period yang lama itu, adakah pada dirinya terdapatnya tanda-tanda umum yang saya sebutkan tadi. Ya, sebagai contoh, di samping wanita itu dia mengalami masalah pendarahan yang berpanjangan, 15 hari, 20 hari, dan di samping itu mengalami tanda-tanda umum yang menunjukkan sesuatu itu ada gangguan. Contohnya, susah tidur malam, suka terjaga di tengah malam. Di samping itu kemudian mengalami lagi mimpi yang menakutkan, ya, ataupun mimpi jatuh daripada tempat tinggi, ya. Sekiranya mengalami gejala khusus, iaitu gejala khusus tadi, katakan sihir pendarahan, gejala khusus yang dialami ialah pendarahan yang berpanjangan. Kemudian ada juga pada diri wanita tersebut tanda-tanda umum, gejala-gejala umum yang saya sebutkan tadi, iaitu mimpi, susah tidur malam dan sebagainya. Itu menunjukkan masalah pendarahan yang dialaminya kemungkinan disebabkan oleh masalah gangguan makhluk halus, dan dikhawatiri ianya berpunca daripada sihir. Ya, saya ambil contoh lagi, katakan sihir pemisah. Ya, asalnya pasangan suami isteri ini berada di dalam kehidupan yang baik, yang aman, perhubungannya, komunikasi tidak ada masalah. Tetapi sejak kebelakangan ini asyik bergaduh, sikit-sikit nak bergaduh, kadang-kadang disebabkan perkara kecil pun nak bergaduh. Okey, itu gejala khusus sekiranya seseorang itu mengalami sihir pemisah, iaitu suami isteri selalu bergaduh tanpa sebab. Ya, di samping itu, perhatikan balik kepada diri suami ataupun isteri, ada ataupun tidak gejala-gejala umum yang saya sebutkan tadi. Sekiranya ada, itu menunjukkan kemungkinan mereka ini telah disihir, iaitu sihir pemisah. Ya, itu dua contoh yang saya terangkan kepada anda. Jadi selepas ini anda boleh tengoklah, ya, sekiranya di kalangan ahli keluarga anda, ya, katakanlah rakan anda seorang perempuan, dia mengalami pendarahan yang berpanjangan, tanyakan pada dia ada ataupun tidak gejala-gejala umum yang saya sebutkan tadi. Sekiranya ada, nasihatkanlah kepada rakan anda itu supaya pergi berjumpa dengan mana-mana perawat untuk mendapatkan rawatan selanjutnya. Ya. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya di dalam video kali ini. Saya harap ianya dapat memberikan manfaat kepada anda. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan, ya, bolehlah anda terus tuliskan pertanyaan tersebut di ruangan komen di bawah video ini, dan jangan lupa untuk anda subscribe, ya, channel YouTube saya agar anda tidak terlepas video-video terbaru yang saya kemas ini di channel YouTube saya. InsyaAllah berjumpa lagi di dalam video saya yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.